Hai semua. Okey, jadi kita sambung masih lagi bab 5 sebatian karbon. Kita sambung minyak sawit, yang ini adalah bahagian yang kedua. Okey, kita terus pergi kepada 5.5.4 iaitu memerihalkan komponen dalam minyak sawit. Jadi minyak sawit ini dia terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah gliserol. Manakala bahagian yang kedua itu adalah pelbagai jenis asid lemak. Dan asid lemak yang terdapat di dalam minyak sawit ini ada dua jenis, iaitu asid lemak tepu, yang mana asid lemak tepu ini seperti asid palmitik dan juga asid stearik. Selain daripada itu, minyak sawit turut mengandungi asid lemak tak tepu, iaitu asid olik dan juga asid linolik. Next one, 5.5.5 iaitu membanding dan membezakan komposisi minyak sawit dengan minyak sayuran lain. Jadi di sini adalah jadual, yang ini kamu boleh rujuk juga dalam buku teks kamu muka surat 164 supaya lebih jelas. Jadi dalam jadual ini dia menunjukkan bahawa di antara jenis-jenis minyak atau lemak, minyak sawit dia mempunyai nisbah lemak tak tepu kepada lemak tepu paling seimbang, iaitu 1.0. Alright. Jadi next one kita pergi kepada 5.5.6 yang ini menyatakan sifat kimia bagi minyak sawit. Jadi sifat kimia bagi minyak sawit kita boleh lihat dari segi aspek yang pertama itu pengoksidaan, di mana pengoksidaan ini berlaku apabila molekul minyak sawit ini dia bergabung dengan oksigen. Bergabung dengan oksigen, yang mana oksigen ini terdapat dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Jadi apabila molekul minyak sawit dan oksigen bergabung, dia akan menghasilkan radikal bebas ataupun sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Kemudian hidrolisis. Jadi hidrolisis ini hidrolisis berlaku apabila minyak sawit ini, molekul minyak sawit ini bertindak balas dengan air. Hidro itu maksudnya air. So hidrolisis, lisis itu maksudnya dia terurai. Terurai dengan kehadiran air. So minyak sawit apabila bertindak balas dengan air, dia akan terpecah kepada gliserol dan juga asid lemak, iaitu komponen yang terdapat di dalam minyak sawit. So itu adalah hidrolisis. Keadaan di mana molekul minyak sawit itu terpecah kepada dia punya komponen dalam kehadiran air. Kemudian next one adalah pengesteral, di mana pengesteran ini dia berlaku apabila molekul asid lemak yang terdapat di dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol, iaitu sejenis sebatian karbon, kan? So apabila asid lemak dan alkohol ini bertindak balas, dia akan menghasilkan sejenis ester atau lagi spesifik methyl ester. Jadi methyl ester ini merupakan biodiesel untuk minyak sawit, bahan api ataupun digunakan dalam penghasilan deterjen. Next one ini kita lihat menerangkan proses pengemulsian bagi minyak sawit. Jadi pengemulsian ini dia merupakan satu proses yang mana minyak sawit ini dipecahkan kepada titisan minyak yang lebih kecil. Titisan minyak yang lebih kecil. Jadi apabila dia menjadi titisan yang lebih kecil, ini akan meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Jadi 5.5.8 menyenaraikan
kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Jadi ada beberapa nutrisi yang terdapat secara semula jadi dalam minyak sawit. Yang pertama adalah lemak. Okay, jadi seperti yang kita lihat jadual yang tadi itu, lemak yang terdapat dalam minyak sawit adalah lemak tepu dan lemak tak tepu dalam jumlah yang seimbang. Okay, selain daripada itu turut mengandungi vitamin, iaitu vitamin A dan juga vitamin E. Okay, selain daripada itu, minyak sawit turut mengandungi bahan antioksidan, iaitu karotina dan juga vitamin E, di mana bahan ini dia boleh melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Dan bahan-bahan lain yang terdapat dalam minyak sawit yang mana jumlahnya adalah kurang daripada 1%, antaranya adalah sterol, fosfatida, tritophenik, dan juga alkohol alifatik. Jadi bahan-bahan ini dia menambah nilai nutrisi, menambah kestabilan serta memudahkan penapisan minyak sawit. Okey, standard pembelajaran yang terakhir 5.5.9 iaitu mewajarkan penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Okey, artinya kegunaan minyak kelapa sawit. Jadi kita boleh hasilkan bahan makanan lah. Okey, digunakan untuk menghasilkan bahan makanan. Yang ini kita tahu minyak masak lah kan. Ini semua kita gunalah. Selain daripada untuk membuat minyak masak, turut digunakan untuk menghasilkan margarin, creamer, menggantikan tenusu, produk tenusu. Yang ini creamer pekat itu, creamer pekat manis itu kan, dan juga coklat. Kegunaan minyak isi rong lah di sini. Selain daripada untuk menghasilkan bahan makanan, minyak sawit turut digunakan untuk menghasilkan bahan bukan makanan. Okey, apa contohnya? Contoh yang pertama untuk menghasilkan bahan peribadi. Okey, contohnya sabun, shampoo, lotion, penjagaan diri lah. Okey, bahan kosmetik. Apa lagi? Deterjen untuk mencuci pakaian. Okey, menghasilkan bahan api, biodiesel, termasuklah juga pelincir. Kemudian menghasilkan lilin. Ada banyak lagi kegunaan lain lah. Ini antara contoh-contohnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Take care you guys. Thank you very much. Bye.